Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah binti Zulkifli daripada kelas Pendidikan Islam 2, ambilan Jun 2022-2027. Baiklah, sebelum saya memulakan persembahan saya ingin bertanyakan satu soalan. Adakah Islam itu tidak membenarkan untuk kita mengikut peredaran zaman dan hanya bersifat tradisional? Jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, kerana mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Hadis riwayat Ali bin Abi Talib. Jadi kita beralih pula kepada tajuk yang ingin kita kupas pada hari ini, iaitu cabaran revolusi industri 4.0 dalam kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam. Jadi berikut adalah isi kandungan yang ingin saya kupas sebentar sahaja lagi. Terdapat 5 perkara yang ingin saya kupas pada hari ini. Baiklah, yang pertama berkenaan kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam. Seperti mana yang telah kita sedia maklum, kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR Pendidikan Islam mula diperkenalkan pada tahun 2011. Hal ini adalah untuk memberi penekanan kepada keperluan, kepentingan dan kebolehan yang paling tinggi supaya dapat dicapai oleh murid dalam mengaplikasikan ilmu dan melakukan perubahan tingkah laku melalui penghayatan ilmu dalam interaksi guru dan murid. Seterusnya pada tahun 2017, semakan KSSR mula dilaksanakan secara berperingkat bermula daripada tahun 1. Bukan itu sahaja. Menurut Khalid et al. 2021, KSSR Pendidikan Islam ini adalah untuk memastikan murid dapat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang memenuhi keperluan untuk menghadapi cabaran abad yang ke-21. Selain daripada itu, KSSR juga merupakan penambahbaikan dari aspek kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Hal ini adalah seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan generasi yang seimbang, pencapaian intelektual, rohani, emosi serta jasmani. Baiklah, seterusnya kita beralih pula pada topik kita yang kedua, iaitu revolusi industri 4.0 dalam pendidikan. Menurut FIS 2017, terdapat 9 trend pendidikan era revolusi industri 4.0 yang diantaranya adalah yang pertama, pembelajaran bergantung kepada masa dan tempat yang berbeza. Yang kedua, pembelajaran secara kendiri. Yang ketiga, pelajar mempunyai pilihan dalam menentukan kaedah pembelajaran mereka. Yang keempat, pembelajaran berasaskan projek. Yang kelima, peluang pengalaman. Yang keenam, pementoran. Yang ketujuh, menginterpretasi data. Yang ke-8, penilaian bervariasi. Dan yang ke-9, pelibatan pelajar. Tanpa melengahkan masa, kita beralih pada topik kita yang ketiga, iaitu berkenaan isu pelaksanaan KSSR Pendidikan Islam dalam mendempani cabaran revolusi industri 4.0. Di sini, antara isu yang dihadapi adalah yang pertama dalam bidang tilawah. Dahulu, bidang tilawah menggunakan kaedah talaki dan musyafahah agar murid dapat mengikuti bacaan yang tepat supaya dapat ditegur terus oleh guru di samping membentuk adab membaca Al-Quran dan adab berguru. Dekat walwildanil ladzina yaqulu, boleh nampak? Baris yang kedua. Walwildanil ladzina. Seperti mana yang telah saya tunjukkan video sebentar tadi, berikut adalah kekangan-kekangan yang perlu dihadapi oleh guru dan murid itu sendiri dalam berhadapan kelas mengaji online, iaitu murid tersebut tersekat-sekat kerana internet yang kurang stabil dan guru itu tidak boleh mengajar dan tegur secara terus kepada murid tersebut. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada bidang ibadah, iaitu bidang ibadah ini memerlukan contoh dan situasi yang bersesuaian dengan peredaran zaman. Sebagai contoh, dalam menentukan arah kiblat, di mana selain mengetengahkan penggunaan arah matahari, aplikasi kiblat dalam telefon juga perlu ditekan. Di mana kini terdapat kemudahan dalam aplikasi dalam menentukan waktu solat dan arah kiblat.
Seperti contoh yang pertama, aplikasi Waktu Salat Malaysia, yang kedua, MyKiblat dan banyak lagi. Seterusnya kita beralih pula kepada bidang adab, di mana satu tinjauan yang dilakukan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara iaitu LPPKN mendapati bahawa terdapat 78.3% ibu bapa membenarkan anak memiliki gadget. Jadi di sini dengan adanya media sosial sebagai medium generasi masa kini dalam berhubung, maka mereka seharusnya didedahkan dengan adab-adab yang dapat diterapkan dalam penggunaan media sosial. Menurut Berita Harian Online 2022, ada sesetengah pengguna yang menjadikan media sosial ini sebagai medium untuk menyebarkan fitnah dan tohmahan, tidak kira sama ada dalam bentuk tulisan atau ilustrasi, dengan perkongsian maklumat yang tidak tepat. Perkara sedemikian ada kalanya berbaur provokasi dan penghinaan sehingga boleh mewujudkan budaya yang tidak sihat dalam kalangan masyarakat. Kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari, hal ini mudah terjadi disebabkan sifat media sosial itu sendiri yang dapat menyembunyikan identiti seseorang melalui pelbagai tetapan seperti tanpa nama dan tanpa lihat. Kesannya di sini, kanak-kanak yang bersifat mudah terpengaruh ini akan mudah mengikuti segala perkara negatif yang disebarkan melalui media sosial jika tidak diawasi oleh ibu bapa mereka sendiri. Begitu juga dengan adab berjual beli yang kini lebih signifikan dengan berjual beli di atas talian. Perkara ini adalah untuk mengelakkan sebarang pembaziran atau menggunakan duit ibu bapa tanpa sebarang pengetahuan dan keizinan mereka. Kita terus kepada tajuk kita yang seterusnya iaitu cabaran pelaksanaan KSSR Pendidikan Islam dalam menepani revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah cabaran kepada murid. Hal ini kerana apa? Kerana yang pertama adalah pengaruh media sosial di mana penyebaran maklumat yang tidak sahih tentang perkara berkaitan agama dan boleh membawa kepada kerosakan. Yang kedua, memelihara keaslian nilai-nilai Islam di mana pengaruh budaya asing seperti pergaulan bebas ini akan menyebabkan nilai-nilai keaslian Islam ni semakin pudar dalam jiwa kanak-kanak. Yang ketiga adalah kegagalan penggunaan teknologi. Seperti mana yang kita tahu, ada pelajar yang tinggal di luar bandar yang tidak mampu memiliki sebarang teknologi ataupun gadget. Di sini kerana menurut Mahalingam dan Jamaluddin 2021, kejayaan penggunaan teknologi bergantung kepada kemampuan murid untuk memiliki, mengendalikan dan mengaplikasikan teknologi dengan efektif. Seterusnya adalah cabaran kepada guru kerana perlunya peningkatan terhadap kemahiran teknologi itu sendiri, seperti kemahiran dalam penggunaan perisian pengajaran, pembelajaran dalam talian dan penggunaan peranti pintar. Dan untuk itu, menurut Awi dan Zulkifli 2021, guru perlu kreatif dan inovatif dalam merancang aktiviti pembelajaran dan pemudah caraan iaitu PDPC murid di dalam kelas. Yang kedua, kekurangan bahan rujukan, di mana teknologi pada masa kini hanya sering dikaitkan dengan mata pelajaran sains, matematik iaitu STEM dan reka bentuk dan kurang berfokus kepada subjek pendidikan Islam. Oleh itu, bahan rujukan yang berkaitan dengan teknologi dalam subjek pendidikan Islam agak sukar untuk didapati. Dan akhir sekali, cabaran kepada penyediaan prasarana, di mana yang pertama, peningkatan keperluan tenaga pengajar yang mahir. Kerana menurut Yi dan Muhammad 2021, para guru perlu diberikan latihan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan supaya guru-guru ini mampu untuk mengaplikasikan kemahiran yang ada di dalam kelas. Yang kedua, aspek ketersediaan dan aksesibiliti teknologi, di mana kemudahan prasarana dalam teknologi termasuklah komputer dan perisian pengajaran, peranti pintar dan akses internet yang stabil dan laju perlu ada di setiap sekolah di dalam negara. Yang ketiga adalah rangkaian internet yang stabil dan laju, di mana kemudahan prasarana seperti ketersediaan rangkaian internet yang murah dan mampu dimiliki oleh golongan yang kurang berkemampuan. Hal ini kerana kita dapat mengetahui bahawa tidak semua tempat mempunyai rangkaian internet yang laju dan stabil. Dan bandangkan pada masa kini juga, internet kini agak mahal dan mereka memerlukan kos yang lebih murah bagi golongan yang kurang berkemampuan.
Namun begitu, dalam menghadapi cabaran revolusi industri 4.0 dalam bidang pendidikan, menurut Badrul Hisham et al. 2019, masyarakat Islam tidak seharusnya terus terkongkong dalam persekitaran yang sama yang akan menjadikan kita ini ketinggalan dalam segala bidang dan juga perlu melakukan perubahan seiring dengan kemajuan teknologi masa kini. Kesimpulannya di sini, kita perlu mengetahui bahawa perubahan teknologi akan sentiasa berlaku dan ia turut memberi kesan kepada pelaksanaan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam seharusnya mampu mengisi ruang-ruang kosong teknologi dengan menyediakan modal insan yang mempunyai keimanan dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Oleh itu, sistem pendidikan Malaysia perlu kekal seiring dan tidak ketinggalan jauh dengan perkembangan teknologi kini agar dapat terus berkembang dan memberikan impak kepada ekonomi setiap anggota dan masyarakat seluruhnya. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.